Alhamdulillah, kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran terhadap Ilahi di atas nikmat-nikmat yang telah dikurniakannya. Tanpa keredaannya, kami tidak akan mampu menyempurnakan aktiviti-aktiviti di dalam program khidmat masyarakat. Kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Rosidah binti Suhud di atas bimbingan dan tunjuk ajarnya dalam menjayakan tugasan ini. Kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua orang yang membantu kami dalam menjayakan aktiviti khidmat masyarakat ini. Mempersembahkan ahli kumpulan ke-6. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Salah Farisha binti Muhammad Akasha. Nama saya Nurul Bahia binti Zulkifli. Saya Alisa Najmi binti Kuzaimah. Saya Fatin Zakia binti Zainuddin. Nama saya Nur Syakira binti Muhammad Ali alias Muhammad Fauzi. Kami dari KPTM Bani ingin membentangkan aktiviti CSR yang kami lakukan selama 3 hari. Aktiviti khidmat masyarakat atau juga dikenali sebagai Corporate Social Responsibility iaitu CSR merupakan satu aktiviti yang dilakukan oleh sebuah organisasi sebagai satu tanggungjawab untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang bukan sahaja akan membantu untuk meningkatkan kualiti hidup, malahan dapat memberi kebaikan kepada masyarakat dan juga organisasi tersebut. Dalam program CSR kali ini, kumpulan kami telah bersetuju untuk melaksanakan 2 aktiviti iaitu memasak dan mengagihkan kepada golongan yang kurang berkemampuan di kawasan kejirangan kami serta melaksanakan aktiviti tutor matematik kepada pelajar sekolah rendah tahap 2. Aktiviti CSR kami yang pertama adalah memasak untuk diberikan kepada jiran yang kurang berkemampuan. So yang ni CSR kita yang mana kita akan buat 2 aktiviti, masak dan tutor sekolah rendah tahap 2 yang kita akan ajar matematik. Okay, kalau yang masak tu kita akan bagi kepada jiran yang terdekat. Jiran tu kita akan sort lah macam yang kurang berkemampuan, semua tu. So yang ni jadual mana kita kena follow by hari dan juga masa. Okay, macam hari Khamis dalam pukul 10 sampai pukul 12 kita akan buat discussion project ni, dan pukul 5 sampai pukul 6 kita akan ambil selama 1 jam untuk kutip donation dekat jiran terdekat. Okay, dan kalau boleh donation tu kutip sebanyak yang boleh selama sejam sebab esok tu kita akan dah start masak untuk sehari. Okay, move kepada hari Jumaat. Pukul 8 sampai pukul 10 kita akan beli barang yang untuk masak. Okay, beli barang tu based on donation kita dapat daripada jiran. Jadi pukul 11 sampai pukul 2 tu 4 jam kita akan masak. Menu makanan tu kita akan masak based on berapa yang donation yang korang semua dapat lah. Kalau contoh donation korang dapat tinggi, bolehlah masak lebih sikit. Dan make sure apa yang korang masak tu tak bebankan semua orang. Dan pukul 3 sampai pukul 4 tu selama 1 jam kita akan bagi makanan dekat yang mana jiran yang kita dah pilih. Okay, jadi untuk 2 hari ni dah jadi 11 jam. Okey, sekarang dah pukul 3 petang. Kami ingin mengutip dana di kawasan kejiranan kami. Jadi saya akan pergi dari satu rumah ke satu rumah untuk meminta dana untuk aktiviti yang akan kami lakukan. Pada 10 Jun jam 3 petang, kami telah membuat kutipan derma dari jiran dan keluarga kami. Kutipan derma yang telah kami berjaya kumpul adalah sebanyak RM657 Malaysia. Dana tersebut juga telah kami bahagikan kepada setiap ahli kumpulan kami melalui online banking. Hai, Assalamualaikum. Sekarang ni dah pukul 8 pagi and kita nak pergi beli barang-barang untuk nak masak daging kicap, labu dengan dadih. So maybe akan pergi ke Maidin
tak pun pergi Aeon dekat Shah Alam ni je. Tengoklah mana yang ada bahan-bahan dia. And sekarang mask pun ada, sanitizer ada, glove pun dah ada. So semua SOP dah dijaga. Alright, jom kita pergi beli. Pada 11 Jun pukul 8 pagi, kami telah pergi ke pasar raya untuk membeli segala bahan masakan mengikut menu yang akan dimasak seperti ayam, daging dan juga sayur-sayuran. Kami juga membeli bekas yang bersesuaian untuk mengisi makanan yang sudah siap dimasak. Kami mengambil masa selama 2 jam untuk membeli bahan-bahan yang akan dimasak. Pada pukul 11 pagi, kami memulakan aktiviti memasak mengikut menu masing-masing. Makanan yang telah siap dimasak akan dibungkus ke dalam bekas yang telah disediakan. Makanan yang dimasak oleh Arisa adalah daging kicap, labu masak lemak dan juga dadih keladi. Makanan yang dimasak oleh Fatim pula adalah mihun sup. Dalam proses memasak, ahli keluarga kami juga turut serta membantu kami memasak agar proses memasak dan membungkus makanan menjadi lebih cepat dan lancar. Seterusnya, makanan yang dimasak oleh Sarah pula adalah bubur belauk. Proses memasak mengambil masa lebih kurang 4 jam mengikut menu masing-masing. Makanan yang dimasak oleh Bahaya pula adalah pulut kuning dan rendang ayam. Akhir sekali, makanan yang dimasak oleh Syakira adalah nasi putih, ayam masak merah, acar serta air bandung. Kesemua ahli kumpulan kami berjaya memperoleh sebanyak 20 bungkus makanan yang boleh diagihkan kepada jiran-jiran kami. Hai, okay, so sekarang kita dah beli barang, kita dah masak, dah siap masak dah pun. So kita nak start bungkus makanan untuk agihkan kepada jiran-jiran yang kurang berkemampuan. Okay, so jom kita tengok. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Sarah Farisha. Jadi hari ini saya telah menyelesaikan aktiviti CSR 1 iaitu memasak. Jadi petang ini saya akan mengedarkan makanan yang dimasak oleh saya iaitu bubur belauk. Okey, cara edarannya saya memilih jiran yang kurang berkemampuan dan
Nama tersebut saya telah mengambilnya daripada ketua kampung sendiri. Dan kebanyakan yang terdiri pada golongan ibu tunggal macam tu lah. Okey, saya telah menyediakan lebih kurang 20 pack makanan untuk diberikan kepada mereka. Okey, jadi jom. Ini adalah Mek Kia. Dia tinggal berseorangan kerana anak tunggalnya sudah setahun tidak pulang ke rumah kerana bekerja di Singapura. Apa khabar ni? Makanan. Oh, bagi saya makanan. Okey, terima kasih ya. Ini adalah Big Teha. Big Teha sudah 2 tahun bekerja sebagai pembantu rumah keluarga kami. Oh, terima kasih. Pengagihan makanan mengambil masa selama 2 jam kerana kami bukan sahaja memberikan makanan tersebut kepada mereka, malah kami turut bertanya khabar dan mendengar luahan hati mereka berkenaan kesusahan yang mereka hadapi ketika dilanda pandemik COVID-19. Kami juga sempat mengambil gambar untuk dijadikan kenangan. Daripada aktiviti ini, kami sedar bahawa ramai rakyat yang terjejas akibat pandemik COVID-19 dan kami amat bersyukur kerana dapat membantu mereka. Assalamualaikum. Hari ini saya dah habis agihkan makanan kepada jiran saya dengan bantuan ayah saya dan juga Cikgu Azizun. Cikgu Azizun merupakan AJK Taman Perumahan kawasan saya dan dia kenal dengan jiran-jiran yang kurang berkemampuan. So, saya hanya mengikut Cikgu Azizun. Terima kasih. Aktiviti CSR kami yang kedua pula adalah mengadakan tutor matematik secara percuma kepada murid sekolah rendah tahap 2 iaitu Darjah 4, 5 dan 6. Untuk hari Sabtu, tutor sekolah rendah ni, kita akan ajar tahap 2, 4, 5 dan 6. Dan subjek matematik tu basically semua nak dekat sama je skop dia. Jadi kita akan ajar general yang mana 4, 5, 6 boleh masuk. Okay, untuk darjah 4 kita akan ajar 2 jam dan untuk darjah 5 dan 6, 3 jam. Dan total untuk hari Sabtu tu 5 jam. So bila kita gabungkan 3 hari aktiviti kita buat, semuanya akan jadi 16 jam. Okay, jadi hari Ahad tu semua gambar yang kita masak ataupun gambar yang video kita ambil tu semua letak kat Google Drive. Okay, sebab nanti gambar tu kita akan buat jadi video. Pada 6 Jun, pada pukul 8 hingga 10 malam, kami mengedit poster. Terdapat 2 versi poster iaitu dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tutor ini berjalan mengikut 2 slot iaitu slot pertama pada jam 3 hingga 5 petang untuk murid darjah 5 dan darjah 6 dan slot kedua pada jam 8 hingga 10 malam untuk murid darjah 4. Tutor ini berjalan dengan lancar dan mendapat banyak persoalan daripada para pelajar. Ini menunjukkan bahawa mereka peka dan memberi perhatian sepenuhnya semasa sesi pengajaran berlangsung. Dan di akhir kelas, kami sebagai moderator juga sempat berkenalan dengan lebih dekat dengan Cik Nurul Kamilah untuk mengetahui bagaimana tercetusnya minat beliau dalam bidang pengajaran ini. Selepas tamat tutor matematik ini, para pelajar diminta untuk melengkapkan evaluation form untuk mengetahui sejauh mana mereka faham akan topik yang diajar. Mereka juga diarahkan untuk memberi maklum balas tentang prestasi tutor ini dan jika diberi peluang untuk mengadakan kelas ini di kemudian hari. Kebanyakan mereka menyatakan rasa teruja untuk menyertai kelas ini lagi kerana ajarannya yang mudah faham selain guru yang mesra dan penggunaan contoh yang mudah untuk difahami. Aktiviti khidmat masyarakat sangatlah penting untuk memupuk jati diri rakyat Malaysia pada zaman kini. Ia juga melahirkan sifat manusia yang berkemanusiaan dalam diri mereka. Aktiviti khidmat masyarakat juga melahirkan manusia yang sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah. Bagi pengakhir kata, kita satu bangsa,
satu negara, kita satu Malaysia.